Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa sahbihi sadri wa sallam wa rahmatullahi. Hari ni kita cuba wifi pula dah. Mungkin tak sekat sikit dah. Tapi wifi dia api mampu. Susah pula. Tapi sini putus sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kau surat apa dah? 40 ni? 44? Banyak lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika sudah ia bersuami, demikian lagi jika beriddah perempuan putus asa. Betul? Tak apa lagi ni 44 dah. Bermula iddah itu terbagi ia, tak apa lagi dah. Baik ke apa? Dah mangan besok eh? Dan jika talak akan isinya kurang pada 3 talak. Situ dah. Dan jika ditolak akan isterinya, baik ke apa? 2, 4, 6, 8, 9. Baik 9. Hujung sikit. Dan jika ditolak akan isterinya kurang daripada 3 tolak. Dia sini tak payah rojak dah dalam itu apa dah. Dan berkata ia suami telah kuwati. Kuwati tu tengok, bukan kuti, kuwati. Maknanya tolak bini dia tak sampai 3 tolak lagi, 2 masalah, 1 masalah. Tiba-tiba dia pun kata telah kuwati. Telah kuwati. Buat apa? Bukti dia lah. Bagiku rajak. Bagi itu khabar qadam. Rajak mutadakhal. Telah kuwati bagiku rajak. Jadi kau rajak. Mana rajak isteriku padanya? Nikahku yang asal dah. Kau rajak dah, wati dah, warajak dah. Telah kuwati bagiku rajak. Mana dalam hakikat dia dirajak dah. Dan ikat isterinya padahal ikat isterinya. Maka dibenarkan isterinya. Jadi pihak Tok Qadi dibenarkan. Ini masalah balah lah. Suami kata dia wati dah, lepas tu dia kata bong dah rajak, bini kata tak. Maka jawabnya dibenarkan isterinya dengan supahnya supah isteri tu. Tak lagi kalah dah. Dan ia suami tu mengikrarkan. Jadi apabila dia katanya ku dah wati, bagiku rajak, dan ia suami mengikrarkan, mengakukan bagi isteri mana dapat bagi isterinya dengan mahar. Kerana nyata wati, dia wati nak bayar pula. Tu kalah dah nak bayar pula. Dan jika dikobatkan akan dia akan mahar, maka tiada dapat dipentaknya kembali baginya. Maknanya mengaku apa mengaku tu dapat isteri tu dapat mahar, mana mas kahwin. Lepas tu tengok, dan jika dikobatkan oleh isteri akan dia akan mahar, bini pun ambil dah. Bini pun dah ambil dah masalah dibayar. Oleh itu maknanya tok laki bi, apalah tok laki bi, bini pun terima dah. Maka tiada dapat jadi bagi suami dipentaknya mana? Memintaknya suami kembali baginya, atau dipentaknya pentak bagi mahar tu. Minta apa? Minta kembalikan baginya bagi suami. Tak boleh minta balik dah. Kalau bini terima dah tak boleh dah. Tapi dan jika tiada diberinya akan mahar tu, ini kepada isteri tak bagi lagi. Tidak berinya lagi, mana tak bagi lagi. Maka tidak dapat isterinya itu menuntut. Tak boleh minta. Tak boleh minta. Melainkan setengah isi kahwin juga. Melainkan setengah sebabnya ada separuhnya. Sebab apa sebabnya? Ia tanya tu kuwati. Boleh kuwati bini eka. Boleh bini eka berarti tak wati. Dia tak wati berarti maknanya bayar separuh.
Dah. Mana dia mengaku atau dia wati dah, apa mengaku wati nak bayar. Tapi kerana bini tu mengikatkan tidak benar, maka nak bayar separuh lah. Sebab tu tak boleh bayar separuhnya. Tapi kalau widah habis licin. Kalau widah habis licin, tak boleh minta balik. Kalau tak wih lagi, bini boleh minta separuh saja. Kalau widah tak apa, sebabnya ngaku wati, dia ngaku wati habis licin. Gitu dah. Dah susah juga hukum ni, ijtihad ulama lah dah. Lagu mana wallahu alam dah. Ni ijtihad ulama. Kalau ngaku wati mana nabi semua. Lepas tu kalau widah duit kau bini semua dah, tak boleh minta balik. Tapi kalau tak wih lagi, bininya boleh minta separuh saja kerana bini ikrar. Situ. Habis adapun iddah. Maka iddah itu iaitu iddah tu gapo dia iddah, orang tanya. Gapo dia iddah? Iddah maknanya iaitu masa yang dinantikan oleh perempuan, mana yang ditunggu-tunggukan oleh puai oleh bini tu. Dah. Tunggu apa? Kerana mana supaya mengetahui akan suci rahimnya dia pada lekat anak. Mana ditunggunya tujuan dia kerana apa? Maknanya mana tujuan lah. Tujuan dia supaya ketahui katanya bahasanya ilahnya rahim dia tu ada lekat perut orang tidak. Tu tujuan. Mana tunggu tu lah, tunggu nak tahu rahim dia lekat perut orang atau tidak, lekat anak orang tidak. Atau kerana dia ikut. Ni masalahnya. Kalau dia mari uzur lagi. Ataupun kerana dia ikut suruh, maknanya ataupun semata-mata ikut perintah Allah. Suruh mana perintah Allah. Ini panggil ta'abbud. Maknanya ilahnya kadang-kala iddah itu adalah bukan kerana nak tahu katanya rahim dia suci tak suci. Kerana apa? Kerana dia tak pernah mari uzur lagi. Kecil lagi, umur 7 tahun. Ataupun bosnya dia tu ilahnya dah tua dah. Umur 80 dah. Lepas tak tunggu apa lagi? Tak tunggu dah. Kalau tu maknanya iddah itu terkadang kerana tunggu ilahnya nak tahu kata rahim dia suci padanya anak ataupun tidak. Lekat pun atau tidak. Atau terkadang kerana semata-mata ikut perintah Allah, mana ikut suruh. Ada imtisalul awamir. Semana ikut perintah Allah saja. Dia panggil ta'abudi kerana ta'abud saja. Atau jenis terkadang kerana apa? Kerana terkejut atas suaminya, mana terkejut mati. Mana kadang-kadang maknanya dia tunggu iddah tu buat apa? Kerana kejut. Kejut apa? Kejut suami mati. Dia suami mati dia kejut. Takut. Kalau itu maknanya jangan cepat-cepat nikah. Apabila tok laki mati, tak boleh nikah cepat-cepat. Apa buat kena? Nak tunggu dulu iddah. Iddah apa? Iddah kerananya kejut suami mati. Yang nalihnya tunggu dulu. Habis dah ketakut dia dulu. Itu mana terkadang. Mana 4 bulan 10 hari. Kalau yang tok laki mati, waladina yuwaffawna azwajuhum tu, yang suami dia mati tu adalahnya iddah dia fatarabbasu arba'ata asyhurin wa asyra dah. Maka dia menunggukan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tu maknanya kerana suami mati. Habis bermula iddah itu terbagi ia atas 2 bahagian. Pertamanya bergantung ia pada sakut pauk ia iddah tu sebab bercerai. Mana terkadang sebab cerai. Mana sebab berpisah suami isteri tu. Berasingan suami isteri terkadang. Bercerai dengan suami mana daripada suaminya pada ketika hidup lagi. Ada masa hidup suami lagi. Kadang putus pisah tu. Tok laki tak mati pun. Tapi percerai tu takluk dengan tolak. Makna cerai tu dengan caranya tolak. Ini dah kalau kita tanya cara nahwu dia panggil takluk padanya. Bercerai tak boleh sebab dengan pun. Bercerai dengan suami. Kalau dengan dah takluk dengan dah ni dengan pula tak boleh takluk pak tulah. Mana takdirnya bermula dimiliki cerai tu hasillah ia dengan tolak. Boleh ke? Kalau tak si takwil. Kalau kita takwil boleh makna dengan makna daripada bercerai, dengan makna bercerai daripada. Kalau tu maknanya dengan yang kedua boleh takluk pada bercerai kerana dengan yang pertama maknanya daripada. Boleh ke? Habis ada cara nahwu lah. Atau dengan pasakh. Mana pasakh nikah? Terkadang maknanya pisah di antara suami. Maknanya lahnya tu iddah itu bergantung dan sebab apa? Sebab adalah pasakh nikah. Pasakh tu ada sebab-sebab lah. Ada sebab aid dia ada suami ke ataupun aid daripada isteri. Maka dia pasakh. Apalah pasakh nak iddah ke?
Tapi dua tu tak boleh rojak. Iddah tu nak ada. Dan habas dan hanya sahaja Allahu Akbar. Tulis gitu. Hanya sahaja. Dan hanya sahaja wajib iddah itu maknanya sakat ninya. Hanya sahaja mana sesungguhnya. Wajib iddah itu iaitu wajib iddah tu. Bercerai mana sebab bercerai, iaitu wajib iddah ni cerai mana sebab bercerai, kemudian pada wati suami nak akan dia atau wati isteri dia. Lepas wati iddah. Anak iddah dah. Mana kalau mana terkadang dengan sebabnya berpisah dengan suami isteri itu selepas wati iddah. Atau barang yang hanya wajib lah. Apabila wati iddah, maka wajib dah tu. Wajib iddah. Kerana apa? Kerana boleh jadi lekat apa? Wajib masa tu. Atau barang yang pada makna wati, mana terkadang sebab wati dan terkadangnya bukan wati tapi barang serupa wati dah. Pada makna wati mana padanya tu hukumnya wati, pada makna hukumnya wati dah. Bukan wati tapi hukum. Lagu mana? Iaitu barang yang pada makna wati tu dia masukkan mani kepada faraj. Mana masuk oleh isteri sendiri ataupun oleh orang lain. Masuk jenis oleh isteri sendiri ataupun oleh orang lain. Tapi masuk aiman ni apa? Aiman ni suami dia. Masuk aiman ni suami dia. Kalau aiman ni zina tak adanya murah iddah. Aiman ni zina tak nak iddah. Kalau zina ada. Aiman ni hak suami dia. Aiman ni yang dihormatilah. Dia masuk dalam kemaluan dia. Maka nak iddah. Dan jika yakin ia perempuan tu selesai. Apa makna selesai? Yakni suci rahimnya sekalipun. Walaupun selesai mana dia tahu yakin bosnya rahim dia suci badannya aiman ni untuk lelaki dia tak ada. Dia yakin dah. Dan bosnya pergi cek dah. Ada alat apa semua. Kata bosnya memang kemaluan dia tidak lekat. Tapi wati dah. Lagu mana? Masalahnya masa tidur tu tak lelaki dia waktu beg luar. Tidur maksudnya dah dia bangun makan dah kumur luar, kumur dapur dah. Dah. Tiba-tiba maknanya dia makan dah tak lelaki mutah luar. Apa mutah luar? Sepatutnya tak nak iddah lah kerana tak lekat apa? Tak. Kerana apa? Ihtimal. Walaupun dia yakin tak lekat, tapi boleh jadi tak khabar. Dah. Habis, maka tiada iddah dengan bersuci dua laki isterinya pada satu tempat. Bersunyi bukan bersuci. Jadi tak kalanya wajib tu panggil tak wajib lah. Maka tiada jenis tidak wajib. Tidak wajib beriddah dengan sebab bersunyi, berkhulwat. Mana semata-mata sunyi khulwat dua laki isterinya pada satu tempat tu tak. Ini kaul muktamad. Kaul muktamad tak. Tapi setengah ulama wajib. Kerana ihtimal. Kerana boleh jadi dua-dua orang ni tak harap. Boleh jadi dua-dua orang duk bilik dua orang tu laki isteri tu boleh jadi wati. Sebab tu ilahnya kaul tak nak ya kena iddah ke. Sebab ada setengahnya laki isteri tu yang malu, dia tak ada. Kadang dia gitu. Mana muktamad dak lah. Habis maka iddah perempuan yang merdeka itu yang mempunyai kuruk maknanya yang masih duduk mari haid lagi. Murahnya perempuan yang merdeka sifatnya kuruk. Yang mempunyai kuruk maknanya yang masih mari uzur lagi. Kuruk sini dengan bahawanya haid. Kuruk sini. Mana dia masih mari uzur lagi ataupun masih dia masihnya atau adanya suci ada haid lagi. Kalau dia tu ilahnya perempuan yang merdeka bukan hamba, kemudian dia tu ilahnya masih umur mari uzur lagi. Iddah dia khabat dengan 3 kuruk, yakni 3 kali suci. Itu mazhab Syafi'i dan jumhur ulama adalah 3 kali suci. Jika dengan ditaruhkan ubat mana dibubuh ubat sekalipun, walaupun berubat sekalipun nak 3 kali suci ke? Makan ubat masalah supaya suci tak apa. Jamaah uzur sehari je makan ubat pak. Cukup 24 jam je makan ubat, habis haid. Suci 15 hari 15 malam mari pula. Bawa mari pak je makan, tak apa. Dia makan ubat sekali pun tak apa. Yang penting 3 kali suci je. Cukup syarat dia. 3 kali suci cukup. Walaupun makan ubat. Habis. Ini jelaslah sini orang tanya. Kalau makan ubat guna banyak orang miskin. Tak kalau puan makan ubat guna tak apa, tak masalah. Boleh. Tapi penyakit ya, ada. Sepatutnya mari kebiasaan itu baru nak tak ada penyakit. Tapi hukumnya haruh dan sah.
Dan demikian lagi mana seperti perempuan yang merdeka juga. Sepatu juga seperti perempuan yang merdeka yang mempunyai kuruk dengan 3 kuruk perempuan yang bunting daripada zina. Itu dia. Dengan ya tak lu mana dengan. Maknanya bid'idah. Demikian lagi maknanya dengan mana bid'idah dengan 3 kuruk perempuan yang oleh perempuan yang bunting yang mengandung daripada mana kerana zina. Kalau puan tu mengandung kerana zina 3 kali setuju juga. Ini muktamad ada khilaf dah. Kalau zina, kalau dia zina dia mengandung. Tapi mengandung tu dari kerana zina, maka adalah 3 kali setuju juga wajib syabah dia. 3 kali setuju juga. Kerana apa? Kerana tidak dihormatikan baginya. Dah. Ini dah baiknya. Masalahnya yang bunting daripada zina tu nak iddah 3 kali suci tu. Yakni jika dia masih datang haid lagi. Adapun kalau dia tu tidaknya tu mari haid dah, makanya bid iddah boleh agaklah. Boleh ni. Bukan beranak dah, bukan iddah dia beranak. Kerana anak dia tak kira, gitu dah. Mana kalau perempuan yang tu mengandung kerana zina, maka dia nak 3 kali suci bila? Kalau sekiranya dia tu mari uzur. Kalau dia tu mari uzur nak 3 kali suci ke? Adapun mengandung dia tak bila kerana mengandung itu tidak hormat anak zina, tak hormat. Nak hormat tak hormat dah. Mana cukup 3 kali suci dah lah. Bila? Apabila dia mari uzur. Kerana ialah jumhur ulama mengatakan perempuan yang mari yang mengandung, yang hamil boleh jadi datang haid. Boleh jadi. Tapi kebanyakannya taklah. Kebanyakannya perempuan apa yang dia mengandung tak mari uzur dah. Tapi terkadang ada juga tak ramai orang hak datang dari situ. Kalau dia mari uzur juga dalam keadaan dia buting, dalam keadaan dia mengandung, maka kira sucinya 3 kali suci habis dah iddah dia. Adapun kalau dia tu tak mari uzur dah, tak mari dah 2-3 bulan tak mari dah. Iddah dia guna, maka iddah dia 3 bulan. Iddah dia boleh dah 3 bulan. Tu dia. Aku tak mari dah. Mengandung dah. Ni dah baik turun ni. Jika dia duduk mari haid, ni dah baik turun. Lagi dah 3 kali kalau mahir lagi. Kalau tidak, maka iddah boleh. Tu dah baik turun. Bagi kita rajak pula dah, tu dah baik turun. Je hurai gitu. Sebab apa mengatakan 3 kali suci tidak beranak? Ilah mahzuh lah. Sebab apa iddah bagi perempuan yang mengandung kerana zina itu ialah iddah 3 kali suci kerana tiada dihormatkan baginya, bagi perempuan ini tidak dimuliakan. Akan amani dia tu. Ataupun anak dia tak dimuliakan. Kalau tidak no beranak lah, ada no kira suci. Maknanya kalau dak juga ada baik ni maksud tak sedap ada baik tu ni, ada. Bukan sebab kita dak ingat lain. Bukan tak sedap, bukan tak harap tu. Boleh jadi tak hak ingat situ, kita ingat lain. Nak rajuk tak ada lah, nak buka kita. Tak buka balik dah. Cuma hak mana dok ingatnya, apabila perempuan tu ilahnya dia mengandung kerana zina, kemudian dia tak mai uzur dah. Lepas zina, lepas beranak, dia nak tunggu 3 kali suci pula. Anak dia tu tak bilih, tunggu. Tu. Sebab tu dia tadi mikir lagi dengan 3 kuruk perempuan yang bunting daripada zina. Ni anak ada asal ni. Lebih dimikir lagi maknanya supaya perempuan merdeka. Dari situ. Pasal tak sedar kau ni. Duk ingat lain ni. Duk ingat perempuan yang mengandung kerana zina ni dia tak hormat dah. Ada tu anak tu tak hormat, pula tak hormat tak ada iddah dah. Pas sini dia tadi mikir lagi iddah. Ni satu kaul ni sebab dia mikir lagi. Dia ingat dah nak iddah dah. Sebab yang mengandung tu mengandung zina tak hormat. Anak dia sendiri boleh nikah dengan pak zina tu. Lepas tu buat apa 3 kali suci? 3 kali suci buat apa sebab tak hormat. Sebab tak sedap tu.
Dan demikian lagi dengan 3 kuruk perempuan yang bunting boleh zina. Kalau dia hormatkan baginya. Tengok ilak dia teman-teman, tak pasal lain dah. Iddah dengan 3. Jadi demikian lagi ada dah atas tu. Sebelum tu tak ada dah. Kalau demikian lagi rojak situ kan, rojak tu kan seperti perempuan yang merdeka. Dan demikian lagi kalau rojak demikian lagi maknanya seperti bersunyi 2 laki isteri tu, satu tempat tu. Dah. Nampak rojak situ tu. Nampak rojak situ. Demikian lagi mana supaya ialah satu semata-mata berkhulwat laki isteri tu. Laki isteri duduk berkhulwat, duduk bilik 2 orang. Bilik kosong, bilik senyap 2 orang. Ada sembunyi 2 orang dalam satu bilik. Tak kena bakar iddah. Supaya tu juga tapi bawa lagi dengan 3 kuruk. Tu situ. Supaya tu juga dengan 3 kuruk perempuan yang bunting. Rajak sibri mikir lagi, melawai pula kalau rajak situ buat sunyi. Kenapa dengan 3 tu kuruk? Nak buka kitab masa tak ada dah. Pola insya-Allah kalau ada masa. Masa kita buka balik. Cuma harajak tu kita ambil tok guru. Mana supaya perempuan merdeka tu adalah perempuan yang mengandung kerana zina ni suci 3 kali. Adapun anak dia tak dipilih. Sebenarnya apabila perempuan yang mengandung tu ilahnya iddah dia beranak. Ini tak. Ini tak. Contoh katanya ilahnya bahasanya tak. Dah. Jagi zina masalahnya. Awal zina, kalau zina dengan jatuh tu tak ada iddah dah. Kecuali gini. Perempuan tu ada suami. Apabila ada suami, maka ni dia pun pergi zina. Apa pergi zina, maka anak tu hasil pada zina. Apabila hasil pada zina, suami dia cerai. Apabila suami dia cerai, apabila perani dia tolak, maka nak iddah pun. Iddah beranak ke? Kaidahnya talak. Iddah talak 3 kali suci. Jawabnya 3 kali suci. Zina. Nama gitu tak apa, baru tak pening tak. Mari gitu. Dia kena taswir masalah lagi kono. Kalau tidak dia pening ya. Bukan zina, kalau zina jatuh tu tak ada iddah dah. Kalau dia zina tu mana ada talak? Ada. Contoh katanya jatuh tina tu zina jatuh tina lah. Jatuh tina tu je zina. Apabila zina tu makanya dia mananya tu mana ada iddah apa pula. Tak adanya bukan suami dia. Dah. Ini masalah kita tafsir kono. Tafsir kono masalahnya perempuan tu adanya suami. Apabila ada suami dia pergi zina dengan jatuh. Apabila zina dengan jatuh tu tiba-tiba lekat perut. Apabila lekat perut, dalam hal lekat perut tu tok laki dia tahu, tok laki dia cerai. Apabila tok laki dia cerai, maka iddahnya beranak ke iddah apa? Jawabnya bukan iddah beranak. Pak iddah apa? Iddah 3 kali suci. Anak tu anak zina tu tak pilih lah. Kalau tidak maknanya apabila habis hadabit tunggu tu. Hadabit tunggu jika mana tak payah dabit dah. Kita tak akan dabit tu sini. Tak payah kai dah. Kalau kita kai tu jadi tekok nu pula. Jadi makna tak payah pakai kai. Tak kita yang pakai hak zahir dulu. Hak tunggu betul juga tapi makna lagi kau jauh sikit. Kita ambil ni. Dia tanya apabila pakir pula lah yang ikut. Sebab tu ialah tu katanya ana baca ada engkau mikir. Ana mikir dah. Lepas kita mikir rojak kita lain pula. Jadi maknanya apabila perempuan tu jadi zina tok lagi dia cerai. Apabila tok lagi cerai ada sehari 2 ataupun ialah seminggu 2 minggu beranak. Apabila beranak habis dah iddah dia. Tak. Iddah tu tak habis dia lagi. Sebab apa? Sebab zina. Sebab tu ya kan kerana tidak hormatkan baginya bagi perempuan tu sebab zina tu. Sebab tu beranak tak jadi. Apa mana? 3 kali suci. Mana apa dia dah kita bakar hak ghaliknya. Ghaliknya puan ni mana selalunya kebanyakan puan ni apabila dia mengandung tak mai uzur dah. Apabila tak mai uzur makanya dia berzina. Apabila dia berzina makanya ilahnya anak saat ni adakah dibilangkan tu iddah dia? Jawabnya tak. Bahawa nah 3 kali suci lama sebabnya tak hormat. Kita pergi ke situ sini.
Kalau katanya jika dia tu mari haid, sebab dia kira 3 kali suci. Kalau tidak mana kira boleh. Jadi ikut ni jauh sikit. Kita ikut ni lah. Ada kita ikut ni. Tak apa. Tu anak murid tu tak sama biasa dah. Biasanya. Pas dia mau pula. Hak ni pula kalau dia ngaji tak sama kira tu pula. Tapi kalau bolehnya kita buat rujuk ke kita lah. Senang sikit. Habis hak saja nampaknya gitulah. Ada. Saja nampak maknanya dia tu adanya suami dah. Tiba-tiba zina. Apabila zina tak laki cerai. Apabila tak laki cerai, idah dia beranak ke idah apa? Jawabnya tak. Idahnya adalah idah idah gitulah. Idahnya 3 kali suci. Mana sepah beranak? Tunggu pah beranak pula. Ada baik ni gini. Maknanya suami dia tolak sebabnya isteri zina dengan orang lain. Misal lah. Ada misal ataupun dia tak tahu pun. Lepas tu tahu ada sebab zina masalahnya. Suami cerah. Apa dia sebab zina? Apa sebab zina maknanya ialah iddah suci, bukan iddah beranak dak. Situ. Bila kita dah baik situ dah. Habis. Kita pergi tu supaya tak pening. Jadi masalah apa pening tu kadang-kadang kerana kita tak ingat masalah jadi pening masalah. Mana dia mikir lagi dengan 3 kuruk perempuan yang bunting daripada zina. Apabila perempuan yang bunting daripada zina, maka iddahnya adalah 3 kali suci, bukan beranak dak. Kerana apa? Kerana tidak dihormatkan baginya. Mana dihormatkan air mani dia. Bagi perempuan zina tu. Senang dah kalau pergi situ. Tak payah kita duduk jauh. Kalau mari uzur kiranya haid. Kalau mari uzur lagi kiranya lah 3 kali suci. Kalau dia tak mari dah 3 bulan hanya dia pening pergi kot nu jauh dak. Kita tak payah ambil dah tu. Jauh kita ambil hak zahir ni dulu. Apa pening. Habis. Bermula makna kuruk itu iaitu suci yang antara 2 haid. Tu panggil kuruk. Kuruk mana suci antara 2 haid. Kalau suci di antara 2 haid, mai haid, patunya suci, patu ada haid pula. Tu satu kuruk. Sebab di situlah bila 3 kali suci, 3 kali kuruk berarti kuruk yang 3 tu adalah suci, maknanya masuk haid yang keluar tu. Masuk haid yang keempat tu barulah habis. Sebab apa? Sebabnya kuruk tu tak ada dia, ada suci dan adanya 2 haid. Berarti haid, lepas tu celah tu panggil suci. Lepas tu haid pula, lepas tu ada suci. Ada. Ini haid, ini suci, haid, suci, haid, suci. Itu kuruk. Lepas tu nak panggil satu kuruk ni. Kerana ini haid, 1 kuruk. Lepas tu 2 kuruk, 3 kuruk. Lepas 3 kuruk dia nak habis. Dia nak masuk haid dulu. Kerana apa? Kerana 1 kuruk dia kena di antara. Faham tak? Kalau buat gini. Kita buat gini. Maknanya ini haid. Ini suci. Ini haid. Ini suci. Ini haid. Ini suci. Baru masuk haid yang masuk haid ni. Barulah dia bilakan 3 kali suci. Kerana apa? Kerana tak ada haid. Kuruk adalah suci di antara tu. Apabila suci di antara tu, ada haid. Kalau tak ada haid, dia ada di antara. Tu. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Berapa kali haid? Tengok haid 1. Lepas suci, ada suci. Ini haid. Ada. Lepas tu suci, lepas tu haid. Mana 4 kali mari haid? 4 kali haid. 4 kali haid. Kalau haid suci dulu dah tak apa je bila dah nu. Masa tolak tu suci dah. Berarti ada yang antara tu antanya haid dah. Haid lepas sebelum tu. 4 kali dah. Tarikh dia. Habis. Antara 2 haid tafriq. Maka jika apabila yang tak ada haid itu suci yang di antara 2 haid, maka jika ia talak. Maka jika ia suami itu talak isteri dia.
dia dalam suci. Kalau tolak tu masih duk suci lagi, maka lepaslah iddahnya dengan masuk kepada haid yang ketiganya. Yang ketiganya. Kerana apa? Kerana yang pertama lepas dah. Kerana suci kan? Suci di antara yang ada haid lepas dah. Apabila masuk haid yang ketiga, habislah. Ada ni suci kan? Contoh katanya suci. Lepas tu haid tu lepas dah. Kalau suci, lepas tu haid. Lepas tu suci, lepas tu haid. Lepas tu suci, lepas tu haid. Masuk tiga habis. Habis dah. Habis masuk haid ketiga. Atau ditolaknya dia dalam haid, tapi hukum haram lah. Kalau tolak isteri tu dalam haid, jumhur ulama jatuh tolak, kecuali Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah tak jatuh. Ketika haid tak jatuh. Dia tak kerana tolak tu tolak haram je dah. Tolak bid'ah tak jatuh. Itu kata dia. Ke Ibn Taimiyah lah. Tapi jumhur ulama jatuh. Maka lepas iddahnya dengan masuk kepada haid yang keempatnya. Keempat. Nak keempat. Nak masuk haid yang keempat. Ingat dah ada. Tu takrif dia. Kalau faham takrif dia, kita faham dah. Kerana ni alahnya kuruk-kuruk adalahnya suci di antara dua haid. Sebab tu maknanya nak panggil kuruk nak ada suci antara dua tu. Mana nak masuk lah antara dua tu. Mana suci dua tu nak ada celah tu. Kalau tak masuk haid yang keempat, tak habis lagi dah. Habis. Dan demikian lagi jika tolaknya suami ataupun tolak isteri. Jadi tolak akan isteri di dalam suci yang tiada dulu haid. Dia suci tapi tak pernah mari haid lagi. Misalnya seperti ada ia isteri tu belum lagi haid, maknanya tak pernah mari haid lagi. Kemudian haid, selepas tu baru haid. Dia tolak dalam suci yang tak pernah mari haid lagi. Seperti ia belum lagi haid, kemudian baru datang haid, maka tiada dihisapkan. Maka tiada dihisapkan, tak ada kira dak. Tidak dihisapkan kuruk, mana tidak dikirakan suci dak. Tidak suci pada mula-mula tu dah. Mula-mula tak bila lagi lah. Sebabnya tolak dia suci tapi tak mari haid lagi. Kerana apa? Kerana takrif haid ke? Takrif haid adalah takrif kuruk adalah suci antara haid. Tapi kalau dulu tak pernah mari haid. Apabila dulu sebelumnya tak pernah mari haid, maka nak kira masa tolak tu ialah suci. Pas nak kira kuruk lagi, boleh tak? Tak kira tak. Kerana sebelum tak ada. Yang nak kuruk tu ada celah haid. Pas kalau haid dia tak biasa mari lagi, hak suci tu masa tu tak boleh lagi lah, walaupun tolak tu suci lagi tak pilih. Tak pilih dak. Ni pendapat muktamad lah. Dia mikir lagi tu. Tak dihisapkan kuruk. Lepas tu, apabila tidak hisap, maka lepas iddahnya perempuan itu hingga masuk haid yang keempatnya. Masuk haid yang keempat agak. Supaya tolak deh. Sebabnya payah tolak baru mai haid. Masa tu suci. Apabila suci ya tolak. Apabila tolak mai haid. Bila tak sekali? Tak lagi. Kerana apa? Kerana sebelum pada suci itu tak ada. Kalau tu mana haid dia baru bila. Apabila haid bila, suci, pas suci haid, pas haid suci haid, semua sampai haid 4 kali. Seolah-olahnya dia tolak bini ketika haid dah. Kerana apa? Kerananya takrif haid, takrif kuruk adalah suci di antara dua haid. Ingatlah kalau kita faham takrif dia, kita faham masalah tak pening. Kalau tak faham dia takrif lagi, pening situ. Habis. Masuk ke 4. Dan iddah perempuan yang mustahadah itu. Mustahadah mana perempuan yang ada darah penyakit. Darah bolengnya tak tentu masalah darah mustahadah. Mustahadah adalah perempuan yang mari haid lebih pada 15 hari 15 malam, ataupun yang tu mari darah lebih pada nifas, lebih padanya 20 hari. Apabila perempuan itu beranak, selepas beranak dia mari mari darah nifas, selepas tu lebih badan 90 hari. Kerana sebanyak-banyak darah nifas 90 hari. Lepas tu lebih 91, 93 duk mari lagi, 94 duk mari, 95 duk mari. Tu mari mustahadah. Pas nak kira kan. Supaya kalau perempuan tu sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid sehari 15 hari 5 malam. Tiba-tiba yang mari haid dia lebih pada 15 hari. Ada satu bulan mari haid. 16, 17 duk mari lagi. Tu mustahadah. Kalau tu nak kira iddah guna. Kalau dia tu mustahadah, ada darah penyakit tu, nak bila guna. Kata dan iddah perempuan yang mustahadah itu dikira-kira kepada suci yang ditolakkan kepadanya. Mana suci? Suci pada haid. Kalau suci haid yang ditolakkan. Yang ditolakkan akan isteri tu. Tolak kepada mustahadah tu.
Boleh. Dikira kepada suci. Kira-kira kepada suci. Suci berdahil tu. Suci mana? Yang ditolakkan kepadanya. Musyahadah. Suci yang ditolakkan. Dah. Suci yang ditolak mana pada ketika yang tolak dia dah. Sama musyahadah tu. Tolak pada dia dah. Tolak ke itlak ni? Kita tanya dia tolak. Idah perempuan yang musyahadah ada penyakit saat ni, itu dikira. Kita kira bila? Kira kepada suci. Kira hak suci lah. Suci mana? Suci yang ditolakkan. Suci hak suami tolak tu. Suci pada haid dikira kepada suci. Suci yang ditolakkan kepadanya kepada musyahadah. Kalau kepada mana? Kepada suci tu. Dia tolak suami dia akan musyahadah tu. Tolak kepadanya kepada suci. Payah kan ni? Mana dikira kepada dia. Pelik kira kepada tu. Dikira kepada suci. Ibarat pelik saja. Dikira kepada suci. Wallahu alam, kita sekat tu dulu. Dan iddah perempuan yang musyahadah itu wallahu alam. Rasa ibarat tu pelik sikit. Sallallahu rabbuna